الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di pagi yang mulia lagi penuh keberkatan ini, kebetulan pula bersamaan dengan hari Taipusam. Kebetulan, nak buat macam mana? Alhamdulillah, Allah telah mengikat dan menyatukan hati-hati kita semua untuk sama-sama berada di dalam dewan ini, bersama-sama untuk kita menghayati perkara-perkara besar yang berkaitan dengan Dajjal dan fitnah-fitnahnya, perkara-perkara besar yang berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Moga-moga pada pagi ini kita mengharapkan dan mendoakan kita senantiasa berada di bawah naungan sayap para malaikat-malaikat Allah yang setiap hari mencari pencari-pencari dan penuntut-penuntut ilmu di setiap inci muka bumi ini, insya Allah. Jadi keberadaan saya di hadapan ini, di hadapan hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, membicarakan soal Dajjal bukanlah bermaksud bila saya berada di hadapan ini sayalah yang terbaik untuk membicarakan persoalan Dajjal. Bukanlah saya yang paling mengetahui untuk membicarakan persoalan Dajjal. Bahkan selalu saya ungkapkan di mana-mana tempat, kalau jumlah ada 500 orang, saya nombor 500 lah. Kalau hari ini ada 2,500, saya yang ke 2,500. Tuan-tuan jauh lebih berada di hadapan saya. Tetapi keberadaan saya di sini ialah di bawah pentaklifan tajuk Dajjal dan fitnah-fitnahnya. Jadi membicarakan sesuatu figure, membicarakan satu watak ataupun personality yang kita tidak mengenalinya secara jelas, kita tidak mengenalinya secara berdepan, kecuali hanya mengetahui perihal beliau berdasarkan nas-nas daripada hadis-hadis sabdaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak jelas, sebab dia tak nampak, maka perbicaraan tentang beliau diperkatakan hampir di setiap tempat, hampir di setiap masa. Bahkan makhluk dan watak inilah yang disebutkan di dalam hadis yang sentiasa diperingatkan oleh para rasul yang terdahulu kepada kaum dan bani masing-masing akan bahayanya, akan fitnah
daripada Dajjal, termasuk fitnah batang tubuh ataupun personaliti Dajjal itu sendiri. Kalau dia dah kita kenali, kalau dia dah di depan mata, tak menjadi persoalan dan masalah bagi kita. Mungkin saya boleh menghubungi beliau dan membawa beliau terus ke hadapan dalam bentuk forum. Saya sanggup jadi moderator untuk temu ramah Dajjal. Kita tak akan mencukupi 2 hingga 3 jam, malah 10 jam pun kita sanggup. Sebab dia sendiri yang bercerita pasal diri dia. Dia sendiri yang bersembang tentang fitnah-fitnah yang bakal dikeluarkan olehnya. Tetapi sekarang dia berada di luar dimensi manusia biasa, yang kita tidak mengetahui hal keadaan yang sebenar kecuali dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilakah sampainya waktu, takdir dan masa yang ditetapkan oleh beliau untuk keluar menularkan dan menebarkan fitnah-fitnahnya di akhir zaman? Persoalan yang paling pokok bila kita membicarakan tentang soal Dajjal, kita harus mengembalikan fokus kita, minda kita, penempuan kita, analisis kita kepada apa yang disebut sebagai awal zaman, iaitu bila mana hari ini kita berpegang dengan wahyu yang paling kukuh, wahyu yang paling utuh, yang pernah dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah melalui wasilah dan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada junjungan Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran, basic dia, teras dia ada 3. Persoalan yang berkaitan dengan tauhid yang kita namakan sebagai akidah, persoalan yang berkaitan dengan syariat yang kita namakan sebagai fikih, dan yang ketiga persoalan berkaitan dengan ihsan yang kita namakan sebagai adab, etika ataupun tasawuf. Tetapi ketiga-tiga elemen yang paling asas dan paling penting ini Allah sentiasa rakamkan dalam bentuk penceritaan, dalam bentuk sejarah. Sejarah siapa? Sejarah para utusan-utusan Allah yang hampir sebahagian besar, peratusan besar yang melakari landscape ayat-ayat Al-Quran, surah-surah dan juzuk-juzuknya. Kita akan dapati kisah bermula daripada Nabi Adam sampailah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping nama-nama individu tertentu yang dirakamkan secara jelas oleh Allah, ada yang kita temui seperti Khidir, ada yang kita temui seperti Luqmanul Hakim, ada yang kita temui seperti Zulqarnain, ada yang kita temui seperti Tubba, ada yang kita temui seperti Nabi Uzair dan sebagainya. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk personal, tetapi datang dalam bentuk jemaah, dalam bentuk berkumpulan. Kadang-kadang disebut Ashabul Fil, kadang-kadang disebut Ashabul Kahfi, kadang-kadang disebut Ashabul Aikah, kadang-kadang disebut Ashabul Ras, kadang-kadang disebut Ashabul Ukhdud, dan ashab-ashab yang lain. Ini adalah lakaran-lakaran dalam landscape penceritaan dan sejarah dalam Al-Quran. Bila kita melihat kejadian-kejadian yang dirakamkan oleh Allah, yang mana secara jelas dan pasti, kalau Allah tak merakamkan kisah-kisah ini kepada umat manusia terutamanya di akhir zaman, bukanlah suatu perkara yang mudah, senang dan easy untuk kita mengkaji semula sejarah ketamadunan permulaan peradaban manusia dengan lebih awal. Bahkan kalau kita melihat di sana, adanya 3 elemen penting ini dalam setiap penceritaan, tidak pernah meninggalkan sudut akidah, kadang-kadang diselitkan isu syariat, kadang-kadang dipersoalkan tentang adab, etika dan tasawuf. Suka saya sebutkan beberapa perkara. Bila kita memerhatikan secara jelas dan asas
dalam kisah para nabi dan rasul berlakunya pro dan kontra. Pro yang dibawa melalui dakwah-dakwah dan seruan para nabi dan rasul. Kebiasaan pendukung dan pengikut para nabi dan rasul jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit bilangan dia daripada pendukung-pendukung kesesatan. Jauh lebih sedikit daripada pendukung-pendukung yang menentang para nabi dan rasul Allah. Ini diakui dalam setiap penceritaan di dalam Al-Quran. Penyokong-penyokong kebenaran, penyokong-penyokong kebaikan, penyokong-penyokong kesalehan ini jauh lebih sedikit berkurang berbanding dengan penyokong kesesatan, penyokong kebatilan dan penyokong penyelewengan. Dan ini kita harus memahami dari awal sejarah Al-Quran. Moga-moga kita tidak terlibat dalam konteks kontra terhadap perkara-perkara kebenaran, terhadap perkara-perkara yang sahih, terhadap perkara-perkara yang terbukti dan jelas benarnya. Baik, apa yang ingin saya sebut ialah tentang watak. Dahulu di kampung-kampung pada era 60-an, 70-an, orang-orang tua kita selalu sinonim dengan satu permainan yang disebut sebagai wayang kulit. Bila kita sebut wayang kulit, sememangnya wayang ini dimainkan oleh seorang pemain yang kita kenali sebagai Tok Dalang. Jadi watak apapun yang dimainkan, kisah apapun yang diceritakan, ada Tok Dalang dia. Watak-watak yang paling famous dan popular seperti Pak Dogol, Tok Dalang; Said, Tok Dalang; Wa'iyah, Tok Dalang; Abang Mat, Tok Dalang; Raja Sri Rama, Tok Dalang; Maharani dia, Tok Dalang; Andani Andano, Tok Dalang; Mak Rima Grogra Tergangga, Tok Dalang. Semua Tok Dalang, bahkan hanya perlu diubah-ubah suara dia, bentuk permainan dia, intonasi dia, permainan dia. Dan kita harus ingat, bila permainan ini selesai, Tok Dalang akan menyimpan watak-watak tadi di dalam bekas yang terkunci untuk dimainkan semula sekiranya menerima mana-mana jemputan. Kiasan yang saya ingin bawa ialah watak-watak yang sama yang disebutkan di dalam Al-Quran, sama ada watak-watak yang baik dan saleh, sudah lama terkubur dalam lakaran sejarah. Baik watak-watak para nabi dan rasul, baik watak-watak yang menentang mereka. Tapi hari ini minta cuba halang diri kita daripada menjadi Tok Dalang. Sama ada kita nak buka kembali kotak-kotak ini dan menghidupkan watak-watak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebab kebanyakan ulama-ulama berpesan watak-watak yang pernah ditonjolkan dari sudut kemaksiatan dan kebatilan dahulu akan dikumpulkan kembali, dihimpunkan kembali di akhir zaman. Kalau dahulu ada manusia yang menyembah berhala, akan berlaku lagi di zaman ini. Manusia mula mensyirikkan Allah, akan berlaku di zaman ini. Manusia mengamalkan homoseks, lesbian, gay dan sebagainya, akan berlaku di zaman ini. Manusia yang suka berzina akan berlaku di zaman ini. Suka minum arak akan berlaku di zaman ini. Saling bunuh berbunuhan akan berlaku di zaman ini. Menipu dalam takaran dan timbangan akan berlaku di zaman ini. Bahkan segala dosa, maksiat dan kebejatan umat-umat yang kontra terhadap seruan dan dakwah nabi-nabi dan rasul terdahulu, Allah akan tunjukkan balik pada era akhir zaman ini. Sama ada kita mampu mendepani dan bersedia untuk melawan arus ini, atau kita juga turut sama hanyut dalam permainan ini.
Maksud yang saya nak bawa tadi, jangan cuba hidupkan balik watak-watak wayang kulit yang bersifat kontra ini. Dulu dia dah terkubur, kalau hari ini dia hidup balik, kita kena tanya, siapa yang menghidupkan balik watak-watak kontra yang disebutkan tadi? Adakah di dalam bilangan-bilangan maksiat dan dosa-dosa yang menjadi laknat dan kemurkaan Allah itu, list nama kita berada di sana? Dalam senarai peminum arak, mudah-mudahan na'udzubillah kita tersenarai. Mudah-mudahan dalam golongan ahli-ahli penzina, na'udzubillah jangan tersenarai. Dalam orang-orang yang mengkhianati amanah, na'udzubillah jangan tersenarai. Di dalam golongan-golongan yang melakukan kemaksiatan, na'udzubillah janganlah nama kita tersenarai. Walau satu bentuk dosa dan kemungkaran terhadap Allah, kita minta Allah jauhkan kita daripada kemungkaran. Tetapi begitulah sifat kita sebagai manusia. Dalam keberadaan nas yang paling jelas, wahyu yang paling sahih, di samping sabdaan hadis-hadis Nabi Muhammad, pasti ada di antara kita yang cuai, pasti ada di antara kita yang terleka, pasti ada di antara kita yang lalai. Sama seperti permainan bola sepak. Kalau dikirakan setiap pemain 22 orang yang beradu tenaga dan kekuatan, beradu skill dan perancangan di atas padang, semua memahami seluk-beluk peraturan dan undang-undang permainan bola sepak di atas padang. Siap dengan seorang pengawasan, referee, pengadil. Siap dengan 4 orang pengawasan yang duk jaga tepi padang, linesman. Juga diperkenalkan, ditata tertibkan dengan kad kuning dan kad merah. Tetapi bila anda beraksi di atas padang, tak mustahil anda juga pasti akan melakukan kesilapan. Pasti juga anda akan diangkat kad merah kalau terlampau jauh mengasari pemain lain dalam keadaan anda memahami mengasari orang lain itu salah. Mungkin anda dilayangkan kad kuning dalam anda mengetahui bahawa anda melakukan kesilapan. Begitulah perumpamaan yang paling mudah dalam kita memahami undang-undang dan peraturan. Mesti ada yang melakukan kesilapan, mesti ada yang melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan di atas padang masih lagi dapat diselamatkan selepas kita keluar daripada padang. Sorry bro, aku tercantah betihang tadi. Boleh duduk mengopi sekali, minum teh sekali, tak ada masalah. Tapi bila kita tersilap melakukan kesilapan di atas dunia ini, dan kita dihadapkan di hadapan Allah di mahkamah mahsyar kelak, kita tak mampu lagi untuk mengulangi. Kesilapan-kesilapan tak berguna lagi untuk menyesali setiap perbuatan kita. Jadi masa-masa kesuntukan yang ada ini, benar-benarlah kita mempelajari dan memahami apakah itu yang disebut sebagai Dajjal dan fitnah-fitnahnya. Tanpa saya menafikan, sebagaimana yang saya sebut di hadapan tadi, saya bukanlah orang yang terbaik dan paling berilmu berkenaan dengan Dajjal untuk saya berada di hadapan ini. Sekadar secara basic dan asas, yang pertama saya nak sebut berkenaan dengan Dajjal dan fitnahnya. Kena ingat, dua benda ni adalah dua perkara yang berbeza. Dajjal satu hal, fitnah dia satu hal. Maksudnya Dajjal dalam konteks yang lain, fitnah Dajjal konteks yang lain. Yang sekarang ni betul-betul personality, figure dan watak Dajjal tak keluar lagi. Yang tu pun akan jadi fitnah besar. Yang sekarang ni yang kita duk hadap, yang kita duk lawan, yang kita duk perhati, yang kita duk kekang adalah fitnah-fitnah dia dulu. Fitnah-fitnah dia mari dulu. Jadi nak menghadapi Dajjal dan fitnah ini, dapat saya simpulkan, golongan-golongan manusia ini adalah analisis melalui persahabatan. Kita berkawan dengan orang lain.
temu bual dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, mengutip dan mengambil pengalaman daripada orang lain. Dan mungkin analisis ini dari sudut pembahagian dia tak sama antara saya dengan orang lain. Ini dari sudut pengamatan dan kacamata saya. Akan terbahagi kepada 4 kumpulan. Yang pertama ialah manusia-manusia yang langsung tidak mempercayai akan kewujudan dan kehadiran Dajjal di akhir zaman. Dia orang Islam, dia sama seperti kita, tapi bab Dajjal dia tak boleh percaya. Bab Dajjal dia tak boleh terima. Dari sudut tauhid dia boleh terima. Dari sudut fiqh dia boleh terima. Dari sudut adab dan etika dia boleh terima. Dari sudut sebahagian peristiwa akhir zaman yang lain dia boleh terima. Bak ramai orang minum arak dia boleh terima. Ramai orang berzina dia boleh terima. Ramai orang buat jahat dia boleh terima. Ramai anak derhaka kat ibu bapa dia boleh terima. Tapi dia cuma tak boleh menerima tentang Dajjal. Seolah-olah Dajjal ni satu benda yang baru, yang diada-adakan, the new creed in our religion. Satu benda baru yang direka cipta, yang dibubuh, yang digarap semula, dimasukkan sebagai salah satu tanda akhir zaman. Why dia menolak? Kenapa kita perlu mengangkat tema Dajjal yang tidak jelas terbukti kesahihan, keberadaan dan kemunculan dia? Kalaulah benda tu tak boleh kita bercakap, benda tak boleh kita berbicara, sementara kita nak menunggu kemunculan dan kedatangan dia, dianggap benda tu tak ada, benda tu tak wujud. Samalah macam hari kiamat. Allah juga berbicara tentang hari kiamat. Sabdaan hadis Nabi berbicara pasal hari kiamat. Adakah kerana hari kiamat tu tak tahu dan tak tentu bila akan terjadinya, kita nak menganggap ini satu ilusi dalam agama, satu benda baru yang digarap dalam agama, satu benda baru yang diadakan dalam agama? Sebab ini jelas disebutkan ada hadis-hadis yang bertahap sahih lagi mutawatir tentang keberadaan dan kewujudan Dajjal. Seolah-olah mereka menganggap bahawa isu Dajjal ini adalah untuk menakut-nakutkan manusia, menyebabkan manusia menjadi pesimis, menyebabkan manusia tidak aktif kerana bimbang dan takutkan tentang fitnah-fitnah, seolah-olah sampai tahap pesimis tak berani nak keluar rumah. Sikit-sikit Dajjal, pi ikut kanan Dajjal, pi ikut kiri Dajjal, tak berhenti Dajjal. Nak menakut-nakutkan masyarakat awam dengan Dajjal. Secara jujur dan ikhlas saya sebut, sejak dahulu sampailah saya berada di pentas ini hari ini, kita tidak ada pernah satu niat pun untuk menakutkan manusia lain dengan Dajjal. Bukan soal Dajjal itu yang perlu kita takutkan, tetapi yang kita perlu ambil perhatian dan keberhatian serta kewaspadaan terhadap pesanan-pesanan, saranan-saranan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bahkan secara pemaknaan yang disebutkan oleh baginda di dalam hadis Muslim, tiadalah perkara yang lebih besar sejak penciptaan Nabi Allah Adam sampai hari kiamat kecuali persoalan dan perkara yang berkaitan tentang Dajjal. Sejak penciptaan Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, tidak ada perkara dan persoalan yang lebih besar, yaitu berkaitan dengan Dajjal. Dalam Bukhari diperingatkan supaya kita sentiasa berwaspada dan berhati-hati sekiranya Dajjal muncul di zaman kita. Dan tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun yang tidak memperingatkan kaum masing-masing tentang bahayanya Dajjal dan fitnah-fitnah dia. Dan hari ini aku akan memberitahukan kepada kamu semua
tentang suatu perkara yang tidak pernah disebut oleh Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu berkenaan dengan Dajjal, iaitu Dajjal itu buta sebelah matanya dan Tuhan kamu tidaklah buta sebelah matanya. Ini antara hadis-hadis keberhatian dan kewaspadaan Rasulullah terhadap kita umat akhir zaman, supaya berhati-hati dan sentiasa mengawasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Dajjal, bukan untuk kita takuti dia, tetapi kita bimbang sebelum dia yang sebenar keluar pun kita dah tewas dengan fitnah sebelum dia keluar lagi. Kita dah hanyut dengan fitnah-fitnah yang ada sebelum dia keluar lagi. Kita dah lebih jauh menjilat muntah-muntah fahaman-fahaman yang dia tebarkan sebelum dia keluar lagi. Mungkin hari ini kita berani menyebut dah ramai yang terjilat muntah-muntah virus-virus dan izm-izm yang dikeluarkan melalui fitnah-fitnah dia sebelum dia sendiri mengeluarkan dirinya dalam bentuk personal yang sebenar. Jadi jauhilah golongan yang pertama yang tidak mengakui kewujudan dan kemunculan Dajjal di akhir zaman. Golongan yang kedua yang mempercayai Dajjal akan keluar dalam bentuk personality sebagai orang macam kita, salah seorang anak Bani Adam, cuma dia diberi kelebihan kurniaan oleh Allah, antaranya berumur panjang, diberi keluar biasaan yang tidak ada pada manusia-manusia biasa yang lain, diberi keistimewaan-keistimewaan yang lain, antara yang disebutkan dia mampu menurunkan hujan, antara lain disebutkan mampu menghidupkan mereka yang sudah mati ataupun meninggal dunia, antara lain disebutkan dia mampu untuk menumbuhkan tanaman-tanaman di bumi yang kering, kontang dan gersang. Dia mampu untuk melakukan keajaiban-keajaiban yang lain seperti menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan pada Dajjal. Dan mereka menganggap sebelum kehadiran Dajjal yang sebenar, jangan kita bicarakan tentang fitnah-fitnah dia. Tak ada kaitan pun dengan Dajjal. Ustaz, jangan sekali-sekali fitnah Dajjal sebelum Dajjal keluar. Kita pula jadi fitnah Dajjal. Maksudnya faham, dia nak suruh percaya macam ni. Sebelum Dajjal yang betul tu keluar, maksudnya hadut tengah kita lalu sebelum Dajjal keluar ni tak ada kena-mengena pun dengan Dajjal. Hai kita sendiri tu. Izm tu hak manusia buat, hak keburukan ni pun manusia buat, hak kejahatan tu manusia buat. Jadi jangan kita fitnah Dajjal buat tu, Dajjal buat ni, Dajjal buat tu ni sebelum dia betul-betul keluar, baru kita bicara pasal dia. Kalau lagu tu, kalau Allah bagi pendek umur, tak ada semua. Sebelum Dajjal keluar, Allah takdir kita meninggal, tak ada. Sebelum Dajjal keluar, Allah takdir kita dah mati, tak ada nak tengok. Tak ada masalah, cuma perbetulkan balik saja. Sebelum Dajjal keluar memang akan ada fitnah-fitnah dia dalam bentuk gerakan-gerakan, dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk perlambangan-perlambangan, dalam bentuk fahaman-fahaman. Yang ni mereka nak anggap bukan fitnah Dajjal tapi daripada kita. Hak fitnah Dajjal nanti Dajjal keluar betul-betul. Dan dia juga menganggap bahawa bila disebutkan di dalam hadis ciri-ciri dan sifat-sifat Dajjal, antara 5 yang paling famous, Dajjal ni bertubuh gemuk, Dajjal ni pendek, Dajjal ni berambut kerinting, Dajjal ni rosak atau sebahagian hadis sebut buta sebelah matanya. Dan yang paling terkenal di antara 2 kening Dajjal ni ada tulisan kafir. Bila kita bacakan tanda-tanda dan ciri ni, dia senyum. Why dia senyum? Yang ustaz baca ciri-ciri dan sifat Dajjal, tak ada satu benda pun yang boleh menakutkan kita pada dia. Dajjal seorang yang gemuk, saya kurus, kalau lari pun laju saya pada Dajjal.
Oh, dia bayangkan dari sudut watak personaliti dia, Dajjal ni digambarkan gemuk, dia kurus, seolah-olah dia lebih bagus daripada Dajjal. Okey kalau dia nak berfahaman demikian. Dajjal ni gemuk, pendek pula tu. Saya tinggi pada Dajjal. Maksudnya dia anggap dia lebih punya kelebihan daripada Dajjal dari sudut tinggi rendah tadi. Rambut kerinting, saya rambut lurus, rebonding siap lagi. Dajjal rambut kerinting. Kalaulah kelebihan antara kita dengan Dajjal diukur pada rambut, tak jadi masalah pun. Benda tu tak menakutkan pun. Lepas tu rosak sebelah matanya. Saya elok dua-dua ustaz. Dia rosak sebelah mata, buta sebelah mata, saya okey. Spektakel pun tak pakai, spek mata pun tak pakai. Elok saja. Maksudnya lebih saya daripada Dajjal. Dan yang terakhir ada kafir. Saya tengok ni tanda solat dua-dua atas dahi. Nak cakapnya beriman yang lebihnya dia daripada Dajjal. Tu cuma ciri-ciri dan sifat. Allah bagi tahu melalui lisan Nabi Muhammad. Tu ciri-ciri dan sifat, bukan lagi fitnah dia untuk kita kenal. Tapi belum tentu lagi kita semua boleh kenal walaupun dah dihidangkan dengan ciri-ciri dan sifat. Nak cari payah. Sebab apa? Gemuk. Ramai orang gemuk. Hak mana gemuk salah satu ni kita kena asing. Belah ni gemuk, belah ni kurus. Salah satu sifat Dajjal dah ada. Lepas tu nak asing pula tinggi dengan kurus. Hak mana gemuk, hak tinggi-tinggi tu duduk belah ni balik. Hak kurus saja duduk belah ni. Lepas tu geng rambut kerinting pula. Cek pula seorang-seorang. Kebetulan ada lah hak mata rosak 2-3 orang mungkin. Bukan nak menghina. Tapi hak nak cari kapir atas dahi tu payahlah kan. Adakah kita nak cari macam tu? No. Sebab itulah Allah bagi kita clue yang cukup penting berkenaan dengan surah Al-Kahfi. Ada pemaknaan yang cukup besar. Kenapa kita perlu sentiasa membaca 10 yang terawal dan 10 yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Jangan baca hak depan dengan belakang. Bacalah setiap hari Jumaat satu surah. Tapi pengamalan dan zikir yang berterusan terhadap 10 yang pertama, 10 yang akhir. Sebab apa? Sebab ayat-ayat Al-Quran ini ada ruh. Ayat-ayat Al-Quran ini ada nur. Ayat-ayat Al-Quran ini ada cahaya. Bukan nak mengatakan Kahfi lebih hebat berbanding dengan ayat lain. Bahkan keseluruh ayat Al-Quran itu adalah wahyu. Mereka ada cahaya dan nur yang tersendiri yang Allah beri. Bila kita baca, cahaya ini menyerap. Cahaya ini masuk ke dalam hati-hati kita, kolbu-kolbu kita. Bila benda tu dah terang, bila benda tu dah nyala, bila benda tu dah bercahaya, senang untuk kita detect, untuk kita kenal pasti setiap kebenaran dan kebatilan. Walaupun bukan itu sahaja teras, asas dan basic dia. Tapi yang paling awal supaya di sini sentiasa ada lighting. Ada cahaya dia. Sebab kita selalu memperbandingkan dari sudut dualism. Lawan kepada cerah, lawan kepada cahaya ialah gelap. Cahaya adalah entiti, tetapi gelap bukan entiti. Gelap bukan satu entiti. Gelap tak ada daya, gelap tak ada kekuatan. Sebab itu kegelapan tidak akan pernah sama sekali akan memenangi ke atas cahaya. Kegelapan tidak akan pernah menang ke atas cahaya. Dia bukan ada daya, dia bukan ada kekuatan, dia bukan entiti. Tetapi entiti yang sebenar adalah nur. Entiti yang sebenar adalah cahaya. Entiti yang sebenar adalah roh kebenaran tadi. Bila roh ini masuk, dia akan jadi cerah terus. Sama seperti anda duduk dalam bilik gelap. Bila anda start pasang suis, tekan suis, buka lampu, habis. Anda style lampu, sekerak cerah, sekerak gelap. Ustaz, pasal apa lampu rumah saya dia separuh je cerah, lepas tu belah ni gelap, padahal lampu duduk tengah-tengah. Ada tak lagu tu? Tak ada.
entiti cahaya akan serang terus, kegelapan akan sirna. Mudah-mudahan begitulah hati-hati anda bila memutalaah dan membaca surah Al-Kahfi. Kita perlu ada bimbingan guru-guru, lebih-lebih lagi guru-guru yang bertakwa, guru-guru yang mursyid, untuk membimbing kita memahami setiap baik-baik pentafsiran isi kandungan, memahami dan merasai setiap ayat-ayat yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bahkan lebih jauh, grup yang kedua dan kelompok yang kedua ini mengatakan, apa lagi ciri-ciri dan sifat Dajjal, Ustaz? Ciri-ciri dan sifat Dajjal yang lain ialah bila dia keluar nanti dalam bentuk yang sebenar, dia akan mendakwa dan klaim dia adalah seorang Nabi, dan lebih jauh dia akan klaim diri dia adalah Tuhan. Bila benar-benar dia berada di hadapan anda, bila dia mendakwa dan klaim dia Nabi, sama ada anda nak menyokong atau menentang dia. Satu lagi yang paling besar, dia bila mengaku dia sebagai Tuhan bagi kita semua, kita nak melawan, menentang ataupun menerima dakwaan dan klaim beliau tadi. Kalau lagu tu Ustaz, kita serahkanlah benda ni pada mufti, kadi dan pejabat-pejabat agama, suruh tangkap Dajjal itu Ustaz. Oh, kerja tangkap Dajjal ni bukan semudah di bawah bidang wilayah mufti. Kerja tangkap Dajjal ni bukan nak cari macam tokoh-tokoh pengamal ajaran-ajaran ganjil dan pengamal-pengamal ajaran sesat. Bukan polis-polis boleh pergi tangkap Dajjal. Bab-bab Nabi palsu ni banyak dah sebelum ni Ustaz. Ramai dah orang mengaku, dah ramai tertangkap, ramai dipenjarakan. Pasal apa tak boleh buat lagu tu kat Dajjal? Orang nak membuat ajaran sesat, pasal apa tak boleh buat lagu tu kat Dajjal? No. Tak ada siapa mampu kecuali seorang insan istimewa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berjawatan Nabi dan Rasul, menjurus kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini ada hikmah dan pemaknaan yang cukup menarik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salam buat beberapa waktu, sementara sampai takdir dan ketentuan atas dirinya untuk diturunkan kembali oleh Allah, menjalankan misi yang terakhir, iaitu membunuh Dajjal. Dan dalam hadis disebutkan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut, di pintu Lut di Palestin. Okey. Yang ketiga ialah kumpulan-kumpulan yang menganggap Dajjal ni bukan manusia macam kita. Hak pertama, yang kedua tadi, Dajjal ni orang macam kita, ni dia tak percaya. Dajjal ni bukan orang Ustaz, Dajjal ni bukan manusia, Dajjal ni bukan anak-anak Adam, tapi Dajjal hanya simbol perlambangan. Dajjal hanya adalah fahaman-fahaman. Dajjal adalah gerakan-gerakan yang tengah merintasikan west dunia sekarang. Sama ada dari sudut alam gelapnya, wishnya, black magicnya, black mysticnya, dan macam-macam yang ada keterkaitan dengan kesalahan dan penyimpangan yang keluar daripada nilai-nilai dan norma-norma biasa agama. Itulah Dajjal. Dan apa saja hari ini Ustaz yang menyelisihi kebenaran boleh juga dikatakan sebagai Dajjal. Jadi kamu tak percaya Dajjal itu orang? Tak. Kamu tak percaya Dajjal itu manusia macam kita? Tak. Kamu tak percaya dia juga anak keturunan Nabi Adam yang diberi keistimewaan, ditangguhkan umur oleh Allah? Tak. Dajjal itu perlambangan, Dajjal itu sistem, Dajjal itu gerakan, Dajjal itu fahaman. Ada juga di kalangan kita yang mempercayai dan meyakini demikian. Yang sebenarnya yang dari sudut pemahaman kita, inilah fitnah-fitnah paling awal. Tetapi kita termasuk di dalam golongan yang terakhir, golongan yang keempat, yang menyatukan keduanya, nombor 2 dan 3 tadi.
Kita percaya Dajjal itu makhluk Allah sama seperti kita yang tak keluar lagi, dan satu lagi fitnah dia yang paling awal dalam bentuk yang difahami oleh golongan yang ketiga tadi. Sekarang ni hak duk mai fahaman-fahaman dia, hak duk mai gerakan-gerakan dia, hak duk mai sistem-sistem dia, hak duk mai simbol-simbol dia, hak duk mai perlambangan-perlambangan dia. Sebelum dia yang sebenar itu keluar. Boleh faham setakat ni? Baru nak pukul 10 kan? Lambat lagi. Okey. Sekarang kita pergi kepada step yang kedua. Bila kita nak masuk step yang kedua, saya nak terus truly kepada basic-basic dan asas fitnah-fitnah Dajjal. Banyak ulama-ulama yang menyenaraikan fitnah-fitnah Dajjal sama ada dalam bentuk yang umum, ada juga yang menyenaraikan dengan lebih khusus dan sebagainya. Tapi kita nak ambil yang utama, yang jelas bagi kita ada 3. Yang pertama ialah fitnah etisme. Yang kedua ialah fitnah materialisme. Dan yang ketiga ialah fitnah Zionisme. Etis, material, dan Zionis. Baik. Bila kita berbicara tentang etis ni dengan mudah menganggap Tuhan itu nihil. Ada yang menganggap Tuhan ada tetapi tidak berkuasa sebagaimana yang kita sangka. Tidak sehebat yang kita sangka. Bahkan lebih jauh yang menolak penciptaan, yang menolak keberadaan, yang menolak kewujudan Tuhan. Pencipta yang sebenar tidak ada. Tuhan tidak ada. Allah pun tidak wujud. Ini adalah antara fahaman-fahaman yang paling besar sedang menyerang kita sekarang. Dan inilah fahaman yang paling utama yang berbentuk menolak nilai-nilai dan terma-terma dalam semua agama untuk menjurus pergi kepada apa yang disebut kesyirikan secara global. Bila berbicara tentang etis, lawan bagi etis ialah teism. Buang A kat depan. Teisma. Teisma ialah kumpulan-kumpulan yang meyakini, mempercayai akan adanya pencipta dan Tuhan. Bubuh A kat depan, etisma, dia jadi berlawan terus. Kumpulan-kumpulan, golongan-golongan dan aliran yang tidak mempercayai wujud dan keberadaan pencipta. Seolah-olah mereka nak pergi kepada apa yang disebut kesyirikan secara global dan nak menolak nilai-nilai dan terma dalam agama. Sebab tu hari-hari mereka akan serang agama. Mereka akan serang agama dari sudut akidah. Mereka akan serang agama, mempertikaikan dari sudut hukum hakam. Mereka akan mempertikaikan dari sudut pensyariatan dalam agama. Mereka akan mempertikaikan tentang persoalan undang-undang dalam agama. Mereka akan mempertikaikan tentang perkara-perkara yang lain. Tetapi yang menjadi masalahnya, yang paling mereka berminat ialah agama mana? Yang paling mereka berminat untuk mereka kecam, paling berminat untuk mereka tohmah, paling berminat untuk mereka caci ialah agama Islam. Why? Kita selalu mengangkat slogan dan tema Islam adalah agama damai. Islam adalah agama kesatuan. Islam adalah agama harmoni. Islam adalah agama persaudaraan. Tetapi mengapa di luar sana ada yang tak senang duduk dengan Islam, ada yang dengki dan amarah dengan Islam, ada yang panah punggung bila berbicara tentang Islam. Sedangkan dalam ruang lingkup kita bicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sisi nilai agama dalam Malaysia,
Adakah satu agama Islam saja yang wujud dalam negara kita? Selain daripada Islam, saya minta sebutkan agama lain. Kristian ada, Hindu ada, Buddha ada, Sikh ada, Konfusius ada, Laozi ada. Banyak agama-agama lain juga turut naik bercambah dan seiring dengan agama Islam. Kita tidak ada pernah perseteruan, tidak pernah ada persengketaan dan permusuhan dengan agama lain. Mengingatkan tentang apa? Kamu agama kamu, kami agama kami. Walaupun itu perbezaan dia yang nampak jelas dan ketara, tetapi hakikatnya kenapa lebih berminat untuk ditohmah, dicaci, dikecam, diserang hari-hari adalah Islam. Sempurna sangatkah agama lain di mata mereka sehingga paling kurang, paling minima untuk dilakukan perkara yang sama? Tak ada kesalahan ke dalam agama Kristian? Tak ada kesalahan ke dalam agama Yahudi? Tak ada kesalahan ke dalam agama-agama lain seperti Hindu dan Buddha sehingga mereka selamat untuk dikecam dan ditohmah selain daripada agama kita? Hakikatnya apa yang berlaku sekarang, sama ada penyelewengan-penyelewengan secara umum dan secara khusus, sama ada melibatkan perkara besar dan perkara kecil, sama ada akidah, syariat dan adab, soal basic tak akan pernah sama sekali merubah dengan tindakan yang dibawa oleh pelaku-pelaku dan penganut agama masing-masing. Hari ini Islam tidak akan pernah terkutuk dan tercemar hanya kerana kelakuan-kelakuan biadab daripada kita. Adakah kerana kita hari ini melakukan satu perbuatan yang biadab dan tidak bersopan, dia akan menisbahkan agama yang kita anut itu juga tidak beradab dan tidak bersopan? Itu adalah kesilapan. Ini adalah isu peribadi, masalah peribadi yang tidak ada sangkut paut dengan keagamaan. Kalau nak cari demikian, tidak ada agama yang pernah terselamat kalau ada penisbahan dan keterkaitan dengan penganut. Cuba kita ambil sebagai salah satu contoh, kita diberi peluang merayap dan merayau-rayau di mana-mana lorong di kota-kota besar. Bila kita pi ke satu lorong, kita akan bertemu dengan satu kumpulan yang tengah minum ataupun togok arak. Bila pi tanya, kamu agama apa ni? Hindu. Kamu Kristian, kamu ni, kamu ni. Orang Islam tak minum ke? Alhamdulillah lah, tak ada orang Islam minum arak kan? Ke ada? Ada ke tak ada? Jujur. Ada. Adakah bila kita mengetahui dan memang terbukti jelas di hadapan mata kita, saudara ni agama apa? Agama Islam. Adakah dengan perbuatan dia kita bersetuju bahawa agama ini membenarkan peminuman arak? No. Dengan hanya perbuatan dia bukanlah datang daripada penggalakan dan saranan agama kita untuk minum arak. Ni perbuatan kesilapan peribadi dia. Dia melanggar batasan, aturan dan perintah larangan dalam agama. Dia tidak akan pernah mengotorkan kesucian agama. Dia dah melakukan satu benda di luar konteks perintah dan larangan. Pergi ke tempat di situ, ada orang duk tengah merompak. Geng satu rompakan. Cina ada, India ada, Melayu ada. Keterlibatan agama tadi. Kau orang Melayu tak pernah merompak dalam sejarah. Ustaz jangan bohong. Tak ada satu berita pun orang Melayu pernah merompak dalam sejarah. Maksudnya semua bangsa terlibat. Mencuri, semua bangsa terlibat. Berzina, semua bangsa terlibat. Agama terlibat. Adakah kerana keterlibatan semua bangsa dan agama, tak ada satu agama pun yang cantik, tak ada satu agama pun yang betul, tak ada satu agama pun yang bersopan? Kalau nak nisbah atas kelakuan penganut, fail. Tapi itu bukan aturan dia. Agama tetap suci tanpa ada keterkaitan dengan penisbahan pelaku penganut-penganut agama tadi. Masalahnya mereka telah mengeluarkan diri mereka daripada kelompok perintah dan larangan tadi. Dia tidak akan pernah mengotari kesucian agama kita. Jadi hari ini bila orang nak serang, dia tak tengok yang base, dia tengok pada penganut dan pelaku.
Sebab tu Rasulullah sarankan supaya kita menjaga adab, sentiasa menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Bahkan perlu diperakui dalam sejarah sejak zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman besar, ramai daripada mu'alaf ataupun non-muslim sebelum ini lebih mudah tertarik dan terpikat bukan kerana teks tetapi kerana akhlak, bukan kerana teks tetapi kerana adab, bukan kerana teks tetapi kerana etika yang ditunjukkan oleh ulama-ulama, yang ditunjukkan oleh orang-orang Islam sendiri. Kita tak nafi ada yang berjaya masuk Islam kerana membaca Al-Quran, tapi jumlah dia lebih kurang daripada jumlah yang masuk Islam kerana adab yang ditunjukkan, kerana akhlak yang ditunjukkan tadi. Baik, faham ini? Sekarang kita nak tengok pasal apa mereka nak sangat mengajak kita semua kalau boleh secara keseluruhan meninggalkan agama. Tak perlu ada agama-agama. Baik kita tak payah percaya kepada Tuhan, tak payah percaya kepada pencipta. Sebab memang paling asas, paling basic nak membuktikan kewujudan dan keberadaan Tuhan tu sukar. Secara rasional lah, secara saintifik lah. Okey, kalau mereka tanya, kalau betul-betul Allah Tuhan kamu tu ada, bagaimana rupa dia? Di mana dia berada sekarang? Kamu pernah tengok ke dia? Allah, nak jawab lagu mana agak-agak? Nak jawab lagu mana? Di mana dia sekarang? Wallahu alam. Bagaimana rupa dia? Wallahu alam. Kamu pernah tengok ke? Langsung tak pernah. Tetapi adakah yang kita tak nampak, yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar juga membuktikan bahawa tak wujud? Tidak. Secara ilmu akal, banyak perkara-perkara yang hari ni mata kasar kita tak nampak tetapi kewujudan dia boleh dirasai dan terbukti. Contoh, angin. Boleh rasa tak tuan-tuan angin? Tapi pernah nampak tak angin? Kita tak pernah nampak angin. Aircon hak ibu dia tu nampak lah. Aircon hak keluar tu, udara yang keluar tu, kita tak pernah nampak tapi kita boleh rasa. Hak tu hak best, nyaman, sedapnya. Ada juga angin hak tak best, hak campur tempoyak petai kebetulan. Mari juga yang kita duk merepek, duk menyumpah tu sebab apa? Sebab hak tak nampak tu lah. Ke siapa pernah nampak kentut? Tak ada siapa pun pernah nampak kentut. Tapi sebab apa? Pembuktian dia tu wujud, bau tu masuk dalam hidung. Tak pernah ada orang tengok tu, baru start keluar dah kok punggung dia tu. Aku nampak dah tu, nak sampai dah. Tak pernah ada orang nampak. Tapi kita mengakui aliran elektrik. Tak percaya pergi sentuh lah. Nak tegak rambut berdiri, nak current. Itu ilmu dari sudut akal. Tetapi dia nak, sebab dia boleh rasa juga benda tadi. Alah, setakat elektrik aku tahulah benda tu walaupun tak nampak, sebab aku boleh rasa juga. Aku kena pun renjatan, aku kena pun terkejut. Bak angin, kalau mari pun aku rasa seronok, aku rasa sedap. Kentut pun aku rasa busuk, aku rasa menyampah. Tapi hak bak Tuhan ni, kurang-kurang ada satulah pembuktian. Kita cakap kita lah ni manusia, Allah yang buat. Dia tak mau percaya. Kalau tak mau percaya, siapa yang buat kita? Di mana sumber wujud asal permulaan kita? Takkan kebetulan mari-mari king tubik. Kalau benda boleh jadi lagu tu, dia boleh berulang. Pasal apa kejadian kita tak berulang? Keluar kot tanah kot mana? Kalau hang berani, hang buat hang seorang lagi. Agak-agak dia mampu tak buat dia seorang lagi? Dia pun tak mampu nak buat dia seorang lagi. Dan lebih jauh kita kata, mari aku kerak leher hang sekerat, lepas hang mati, hang periduk balik diri hang. Boleh ke tak? Dia pun tak mau. Dia pun tak mau nak tunjuk kehebatan dia, menolak pencipta. Tapi hakikatnya yang selalu didoktrinkan pada kita ialah berkenaan dengan teori Big Bang.
Jangan silap faham, jangan silap sangka. Saya sebut awal-awal, saya boleh menerima teori Big Bang. Bila kita baca ayat-ayat Quran sejalan selari tentang letupan awal, letupan asal alam semesta ni, yang disebut sebagai teori Big Bang. Yang kita tolak teori Big Bang ialah yang tidak ada mekanisme terkaitan. Pemicu dia ialah Allah, hak tu kita tolak. Yang kita tolak ialah teori Big Bang yang berasas dan berdasarkan kebetulan semata-mata, meletup sendiri, meletup sendiri. Tak ada keterkaitan dengan pencipta Tuhan dan Allah, itu kita tolak. Sebab kita meyakini letusan tadi, kalaupun benar adanya, adalah ada mekanisme penisbahan terhadap pencipta kita. Pemicu kepada letupan tadi adalah pencipta kita Allah. Sebab benda nak jadi kebetulan ni, dia boleh berulang. Masalahnya teori Big Bang, selepas yang pertama dulu, bila kali kedua dia berulang? Dulu sekali dah. Agak-agak bila dia nak berlaku kali kedua? Kiamat nak dekat dah ni. Akan berlaku tak Big Bang kedua? Pada ilmu akal tuan-tuan sekarang, rasional dan saintifik, akan berlaku tak Big Bang kali kedua? Akan berlaku atau tidak? Oi, beranikan diri sikit. Kan salah pula, malu. 2,500 dia tengok kat aku, salah jawapan dia. Kalau kebetulan dia boleh berulang lagi. Masalahnya itulah kita sebut, kalau dia kebetulan, dia tu adalah benda yang besar, siap dengan ramuan, siap dengan pengendalian, siap dengan ruang lingkup persekitaran yang sesuai, dan diletuskan oleh pencipta kita Allah. Kalau kita nak kata benda tu kebetulan, kita kena teorikan dia dalam bentuk yang lebih kecil, bawa masuk dalam makmal, bawa masuk dalam lab, buat lebih kurang sama, biar terjadi juga teori kebetulan. Sebab tu saya selalu sarankan dengan membawa contoh dan dalil. Kita letak dalam makmal satu bekas mercun kan, satu bekas mercun, bunga api ke hak besar tu kita letak, jauh sikit daripada bunga api tu lighter, contoh lighter. Jadi kita duduk situ perhati, agak-agak bila lighter tu nak bergerak, menyala sendiri, pi cucuh apa dipanggil, sumbu tu, agak-agak bila nak tunggu jadi kebetulan lighter tu nak bergerak sendiri? Peratusan besar berapa? Kosong. Seolah-olah atas dasar akal, atas dasar adat, atas dasar kebiasaan, sampai bila pun lighter tu tak akan menyala sendiri, tak akan bergerak pi pada sumbu menyalakan dia. Tapi kalau jadi juga, rasa pelik ke? Saya tak sentuh pun, memang dia menyala sendiri, tek bergerak, cucuh, cish. Tak mustahil untuk Allah buat demikian, tak mustahil. Tapi kalau polis mari ambil report sebab benda ni meletup, kita cerita macam ni, agak-agak dia teragak-agak kan nak tulis report. Macam mana cerita ni ustaz? Saya duduk saja, orang suruh duduk saja, tengok saja, tiba-tiba mancih ni bergerak. Saya ni betul ke tak ni? Bergerak sendiri, nyala sendiri, cucuh sendiri. Ustaz sila ikut saya lah, saya rasa bukan balai polis lah tempat ustaz ni. Tapi tempat lain lah, lebih selesa dan lebih sesuai dengan ustaz ni. Ikut macam keterangan ni, memang tempat tu lah yang patut. Tak ada orang nak percaya kita itu adalah kebetulan. Sebab teori, satu-satu benda ni, mekanisme nak meletup, dia perlu ada 3 sekurang-kurangnya. Ramuan yang tepat, pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai. Tu untuk benda, untuk alat. Tapi mekanisme perlu ada. Dah lengkap mercun tadi, kalau tak ada orang pi cucuh, dia menyala tak? Walaupun benda tu ada, ramuan dalam tu tepat, pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai, dia tak akan menyala. Kalau tak ada orang pi cucuh sumbu dia, kalaulah ada orang pi cucuh sekalipun, ikut 3 elemen tadi, satu fail tak jadi. Persekitaran yang sesuai. Orang ustaz tak nyala. Persekitaran hang macam mana? Hang cucuh kat mana? Atas darat ke dalam ayak? Saya cucuh dalam ayak ustaz.
hang pegang mercun tu dalam ayak, cucuh lighter pun dalam ayak, memang tak menyala sampai bila-bila. Persekitaran tak sesuai. Oh, lagu tu ke? Lagu tu lah. Atas darat. Angin laju, tak ada angin, baru lighter nyala. Okey, minggu depan kita buat. Dia pun buatlah tempat yang tak ada angin, lighter penuh bateri, cucuh. Sumbu menyala, tak meletup. Pasal apa ni? Tak meletup. Ustaz kata, oh betul dah, sekitaran yang sesuai. Tapi pengendalian yang betul. Cuba cek. Cek. Sumbu tak bersambung dengan kabat kat dalam. Contoh, sumbu tu terputus tak sambung dengan kabat. Memanglah tak nyala, tak meletup. Oh lagu tu ke? Kena sambung? Kena sambung. Bagi rapat? Bagi rapat. Minggu depan kita buat lagi. Cucuh. Nyala, tak meletup juga. Ramuan yang tepat fail. Betul tak bersambung? Betul. Dalam ada apa? Inti karipap. Orang suruh kabat baru meletup, hambur inti karipap. Ramuan tak tepat. Memanglah tak meletup. Oh lagu tu kah? Bila cukup tadi, kabat, wire bersambung, apa dia tu, dia punya tu bersambung, cucuh nyala, insya-Allah lah meletup. Tapi kebetulan boleh berlaku time mana? Time kemampatan dan kepanasan yang melampau. Mungkin dia duduk dalam satu tempat, kalau orang Kelantan dia cakap tempat yang berkuat. Panas sangat, dia mampat benda tu, pam, dia boleh meletup hak tu. Tapi hak tu sekali-sekala boleh lah. Sekali-sekala boleh. Mungkin boleh berlaku kemampatan dan kepanasan yang melampau dalam satu-satu tempat atau suhu. Itu kita tak nafi. Baik, inilah benda dia. Tapi setakat ni apa saja kita nak suruh buat secara kebetulan, dia tak akan terjadi secara kebetulan. Sama seperti ni, stand ni. Tapi saya ingat istilah yang sebenar tak betul kita sebut stand ni. Cuba buka kamus. Saya pun lupa dah istilah. Salah kita sebut stand. Ini bukan stand nama dia. Stand tu ada hak lagi kecil. Betul ke salah saya, tolong betulkan lah. Tapi saya rasa ni bukan stand. Hak satu lagi stand. Okey. Kalau kita tengok stand ni orang buat ke kebetulan jadi ni? Siapa-siapa pun tak akan cakap kebetulan kan? Memang orang buat. Ada orang tebang pokok, ada orang gaji pokok, ada orang kapak pokok, ada orang takik pokok, ada orang racik pokok, ada orang bentukkan bulat, ada orang bentukkan 4 segi, ada orang bentukkan kecil, ada orang bentukkan besar, ada orang paku, ada orang skru, ada orang mozaik, ada orang tampai, ada orang tempek, macam-macam. Baru jadi lagu ni. Kebetulan Ustaz, MGI ni tak pernah ada stand pun sebelum ni. Ustaz mari hari ni baru ada. Ustaz mari hari ni baru ada ni. Kebetulan duduk main mana? Belakang pokok. Belakang ni ada pokok besar Ustaz. Kebetulan semalam lepas isyak bunyi. Bunyi apa? Chainsaw Ustaz. Chainsaw sendiri, tak ada orang. Dia tebang sendiri pokok tu Ustaz. Dia belah-belahkan. Mari paku tah dari mana, mari penukur pun gerak sendiri semua-semua. Tiba-tiba pagi esok siap dah. Tepi perdu pokok, tepi pangkai pokok tu siap dah lagu ni Ustaz. Nasib baik Ustaz hari ni orang yang pertama dapat gunakan stand kebetulan ni. Anda boleh percaya tak? Untuk mempercayai secara rasional dan saintifik, no, tak boleh percaya. Tapi benda ni tak mustahil dengan kuasa Allah. Tapi untuk rasional dan saintifik tak akan jadilah lagu ni. Apa-apa sekalipun mesti ada mekanisme manusia yang memicu dan menggerakkan setiap benda-benda itu. Tak payah nak kata kebetulan lah. Kejadian kita bukan kebetulan. Dan dulu ada satu, tak tahulah betul ke tak, tapi ditulis dalam artikel, ditulis dalam akhbar. Apa dia tu? Tuhan terhasil daripada getaran. Nak bergetak macam mana baru nak terhasil? Adakah nak cucuk dengan wire elektrik hak voltan 1000 baru terhasil? Mungkin juga tu tak. Bagi hak 1000 tu nampak sungguh kan? Bila kita bercanyakan sesetengah, dia kata maksud dia Tuhan ni dia akan jadi ada bila kita percaya.
Bila kita yakin, bila kita beriman. Dan dia akan jadi sebaliknya, jadi tak ada kalau kita tak percaya, tak beriman, tak yakin. Contoh, yang dia tu nak jadi ada sebab kita duduk pegang Tuhan ada, Tuhan wujud, aku percaya Tuhan, aku yakin Tuhan, aku membenarkan Tuhan. Dia jadi ada lah dalam minda kita. Tapi kalau kita buat sebaliknya, mana ada Tuhan? Tak ada pun Tuhan, tak logik Tuhan ada, Tuhan tak wujud, dia jadi tak ada. Faham ke tak tu? Dia jadi ada tu sebab kita duk tanam, duk percaya, duk yakin kat dia. Kalau kita buat sebaliknya, dia tak ada, dia tu tipu saja ni, dia jadi tak ada. Kita nak buat lagu tu pun Tuhan tetap ada, Tuhan tetap wujud. Cuma tunggu masa. Nantilah sampai satu masa kamu sendiri akan jelas kebenaran bahawa Tuhan ataupun Allah itu benar-benar wujud akan keberadaan dia. Why sangat nak suruh orang tolak agama? Sebab bagi mereka agama inilah punca kekangan-kekangan, keinginan-keinginan dan hawa nafsu manusia. Hak semua kita nak buat ni dalam agama larang. Hak kita nak berpesta, kita nak enjoy, kita nak seronok, agama lah hak sekat, agama lah hak kekang, agama lah hak alang. Hak ni yang kita tak mau agama ni. Kita nak berpesta, kita nak kelabin, kita nak seronok-seronok, kita nak joget-joget, kita nak dandut-dandut. Apa kata agama, apa kata syariat? Haram, tidak diperbolehkan. Tak boleh dah lagu ni, kita nak enjoy juga sekali-sekala. Kita nak minum-minum, takkanlah ayak kopi hari-hari, takkanlah teh hari-hari, takkanlah Coca-Cola, nak try jugalah beer ke, nak try jugalah wine ke, nak try jugalah toddy ke, nak try jugalah champagne ke. Minuman je pun. Kalau tak mabuk kan jadi lagu mana? Kalau tak mabuk lagi bagus, kalau mabuk tu yang tak bagus. Faham ke tak? Dia bukan masalah isu mabuk ke tak mabuk, sikit ke banyak. Isu dia adalah larangan. Ada makna, ada hikmah lah tu Allah larang. Bukan nak tunggu mabuk baru dia jadi haram. Kalau nak tunggu mabuk, bukan kata minum arak je mabuk. Macam-macam orang mabuk tak? Mabuk cinta lah ke mana? Haram ni, yang mabuk juga ni, mabuk cinta lah. Kalau nak kira mabuk, mabuk kapal. Oh, saya kena haram asyik lah, sebab tak boleh naik kapal terbang. Oh, pecah rahsia ni. Naik kapal terbang bagi saya ni cukup menyiksakan. Sebab tu saya tak pergi jauh. Atas darat je semua. Saya tak boleh naik kapal terbang. Bukan tak boleh naik, boleh naik. Tapi jenis dalaman saya ni, organ dalaman saya ni tak boleh terima aircon yang terlampau besar dari aircon biasa. Kalau aircon tu berkuasa tinggi memang out lah. Muntah tak berhenti. Itulah kelemahan saya. Baik. Ni sahabat-sahabat Mesir tahulah. Sebab tu dia tak jemput awal-awal Singapura ke Sabah Sarawak ke, dia tahu dah kita tak boleh naik kereta terbang. Tapi kalau nak pergi Sabah Sarawak 5 hari 5 malam atas kereta, okey. Jadi kena darat jugalah. Sebab tu saya nak balik dulu tahun 2004, hak last sekali nak balik Malaysia dah ni. Sudahlah aku nak buat macam mana, kapal terbang 8 jam ni. Tak ada wakah-wakah tepi jalan RNR, nak berhenti tak? Kalau muntah-muntahlah straight. Kita pun buat soalan bodoh dekat doktor tu, kalau ada kereta api doktor, sebulan pun saya sanggup naik kereta api balik Malaysia. Kalau kereta api dari Mesir ke Malaysia, sebulan saya sanggup naik kereta api lagi. Biarlah orang lain sampai 8 jam pun. Janji kita puas hati. Okey. Ni tanya belakang ni. Ustaz Ahmad Dasuki. Kenal Ustaz Ahmad Dasuki? Mungkin ramai orang tak tahu hubungan saya dengan dia. Kami bukan adik-beradik, kami bukan saudara sepupu sepapat. Tapi kebetulan Ustaz Ahmad Dasuki ni 1 tahun kami pergi sama-sama 1995 ke Mesir. Flight yang sama, tahun yang sama, kuliah yang sama, kawasan tempat tinggal yang sama, rumah sewa yang sama, bilik yang sama, katil yang sama.
Jangan anggap lain bila saya sebut katil sama. Kebetulan bilik kami tu katil tu besar. Jadi katil sama jugalah. Memang saya kenal lama dah Ustaz Ahmad Dasuki, kami akrab. Cuma lama tak jumpa dengan dia lah. Dia ada sini, saya duduk Pulau Pinang. Tu je lah. Cuma nak habaknya, itulah kami. Satu rumah, satu bilik, satu katil. Walaupun mungkin penampilan berbeza lah. Mungkin saya lebih poyo dari dia. Okey. Baik. Kembali. Bila kita tengok benda-benda tadi, itulah kekangan kan. Nak buat apa pun agama yang halang. Hari ni mereka nak jadi freedom. Free man and free girl. Nak jadi manusia-manusia daripada kalangan lelaki dan wanita yang bebas, yang merdeka, tidak dipengaruhi oleh mana-mana arahan suruhan, tidak dipengaruhi oleh mana-mana larangan dan kekangan. Seolah-olah orang tak suruh pun ikut kita nak buat apa, seolah-olah orang larang apa pun kita tak akan ada kekangan dan pelepasan. Hidup kita bebas, hidup kita enjoy. Inilah masa untuk kita buat sesuatu sebelum kita mati. Jadi bila etisma ini dipasang dengan kejap, memang kita akan menolak agama dan menolak sistem ketuhanan yang kita panggil tauhid ataupun akidah. Bila benda ni dah berakar umbi, seterusnya dia akan beralih secara basic kepada materialism. Materialism ini ialah kepercayaan dan fahaman apa yang kita nampak itu benar-benar wujud dan ada. Ada musik buat sikit. Kereta NCW 454. Cermin dia terbuka, alam dia buka. Jenis tak tahu. Camry atau Altis. Okey. Okey, ada sedikit pemberitahuan. Kereta berplate number NCW 454. Jenama antara Camry Altis. Tak dapat dipastikan. Camry Altis NCW 454, cermin tingkap terbuka dan alarm berbunyi. Minta perhatian kepada pemilik kenderaan tersebut. NCW 454, color bang? Color putih. Kalau ada tuan punya, ambil tindakan dengan segera. Baik, terima kasih. Okey, kembali. Bila sebut keadaan tadi, materialisme ni kita percaya kepada apa yang disebut sebagai material. Ustaz, botol ni ada ke tak ada? Adalah, benda wujud depan mata. Boleh dikenal pasti dengan 5 panca indera kita. Boleh tengok, boleh hidu, boleh minum, boleh sentuh, boleh raba, boleh timbang dan sebagainya. Meja ni Ustaz, meja ni ada wujud depan kita. Mikrofon ada. Material dia akan menolak penisbahan kepada teras rukun iman kita. Percaya kepada Allah tak nampak gaib. Percaya kepada malaikat tak nampak gaib. Percaya kepada hari kiamat tak nampak, tak berlaku lagi, gaib. Percaya kepada qada dan qadar tak nampak gaib. Percaya kepada nabi tak nampak gaib. Tak nampak dan gaib penisbahan atas kita, bukan yang hidup sezaman dengan nabi dan rasul tersebut. Kitab tak nampak gaib, penisbahan dia atas waktu turunnya kitab pada Nabi Musa atas nama Taurat, pada Nabi Isa atas nama Injil, pada Nabi Daud atas nama Zabur, pada Nabi Muhammad atas nama Quran. Kita tidak hidup sezaman sewaktu proses penurunan ayat-ayat dan wahyu tadi. Semuanya gaib. Kita terima yang sudah sedia ada dan lengkap untuk menerima dan beriman kepada hal-hal keghaiban tersebut. Ini teras. Sebab iman tidak akan sempurna tanpa mempercayai hal-hal gaib tadi. Tapi bila dimasukkan unsur-unsur dan basic materialisme, kita hanya akan mempercayai, membenarkan dan meyakini yang bersifat jelas dan ada pada 5 panca indera kita. Allah tak nampak, tak wujud. Malaikat tak nampak, tak wujud. Hari kiamat belum tentu ada, hanya diceritakan oleh nabi kamu, oleh Tuhan kamu, oleh ulama kamu, tapi belum terbukti, tak nampak.
Mereka meyakini bahawa dunia ini akan kekal sehingga berbilion-bilion tahun lagi tak akan berlaku konsep kiamat. Okey, tunggulah berbilion lagi atau mungkin akan dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah. Qada dan qadar, mana ada semua dah ditentukan untuk kita. Kalau lagu tu tak payah berusaha lah, tunggu saja takdir yang kita terima. Kalau baik, baiklah dia. Kalau tak baik, tak baiklah dia. Tak perlu pergi sekolah. Kalau takdir pandai, tak pergi sekolah pun pandai. Kalau takdir bodoh, pergi universiti pun bodoh sampai ketua. Berjaya atau tidak berjaya, tak payah pergi meniaga, tak apa. Kalau Allah kata untung, hari ni dapat 500. Kalau Allah kata rugi, pergilah meniaga 24 jam pun tak dapat. Itukah persepsi kita tentang qada dan qadar? Sebab kita ada ikhtiar, kita ada choice. Choice inilah yang menentukan pilihan yang kita nak buat. Sebab tu zaman Namrus dulu, dia ada satu ilmu yang saya sebutkan sebagai ilmu palmistry. Palmistry ini ilmu yang berkaitan dengan astrologi dan astronomi, yang berkaitan dengan zodiak, bintang-bintang. Benda ni paling awal dikreat dan direka pada zaman Namrus, Nabi Allah Ibrahim lagi. Seolah-olah pada awalnya mereka mempercayai pencipta, yang mana pencipta ini berada di luar lingkungan kita, berada jauh daripada planet bumi kita. Tuhan dengan unsur dia, Tuhan dengan kejadian dia, Tuhan dengan kerja dia. Kita ini dibiarkan terasing dan berjauhan untuk menguruskan nasib dan takdir masing-masing. Jadi sebab Tuhan tidak memantau kita, Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak menghiraukan kita, kita wujudkan ilmu ni. Jadi ilmu inilah yang akan menentukan nasib dan rasi masing-masing. Jadi buat orang yang lahir bintang ni, kalau meniaga rugi ke untung. Orang yang buat ni hari ni jadi ni, orang buat ni. Biar kita sendiri yang menentukan nasib kita, tidak ada sama sekali campur tangan dengan Tuhan pencipta kita. Dia banyak kerja lain lagi nak buat. Jangan ganggu kerja dia, dah memang banyak. Seolah-olah tu gambaran. Tapi hari ni pun kadang-kadang, dululah kita tak, dulu akhbar utusan kan, ingat tak tahun 80-an dulu akhbar utusan, antara benda yang berminat untuk kita belik, oh Sagittarius kalau buat lagu ni jadi lagu ni, Capricorn buat lagu ni jadi lagu ni. Kalau berniaga pasar malam ni tak untung, kita pun tak pergi sungguh tak, kena baca rasi bintang kita. Padahal kawan-kawan berniaga hang berapa 500, hang berapa 700, hang berapa 1000, rugi aku tak pergi. Sebab apa? Duk baca ilmu rasi Capricorn Sagittarius. Baca saja tak ada masalah, jangan percaya pada dia. Bukan itu penentu kepada nasib dan takdir kita. Bukan itu. Kalau itu senang je, beli buku hak wesi 20 tahun terus dak. Boleh cek hari-hari, 15 hari bulan Januari apa nak jadi. Kalau betul-betul dia jadi. Masalah dia tak jadi. Sebab apa? Sebab selalu tikam nombor pun tak kena. Tak? Kita akan tikam nombor ikut jadual tu, 15 hari bulan 2. Kalau tikam mesti kena, hari tu je kita pergi. 17 hari bulan 3 tak kena, 17 bulan 4 tak kena. Kita nak pergi ke tak? Kalau itulah labelan untuk kita, tak kena, kita tak pergi. Dan memang kita tak boleh tahu pun. Baik, tak payah terikat dengan benda-benda macam ni. Nak membicarakan, nak memperihalkan atas nama ilmu dan analisis mata-mata tak jadi masalah. Tapi hukum mempercayai dia karut dan khurafat. Allah dah sesuaikan mengikut keperluan kita. Apa yang terbaik datang hanya dari pencipta kita, kita ikut flow dia, kita ikut law dia saja. Okey, sambung. Materialisme ni satu benda paling teras dia akan terganggu, iaitu bila kita ni tak percaya pada Allah, tak percaya pada Nabi dan Rasul, automatik kita juga tidak mempercayai hari kiamat. Sebelum hari kiamat, bila meninggal kita juga akan menolak azab dan nikmat kubur. Kalau mati buat dosa pun tak jadi apa, buat baik pun tak jadi apa. Tak ada nikmat kubur, tak ada azab kubur. Tak ada pernah pun seorang ustaz hak mati sama ada paling terdekat atau dah lama pernah bangun keluar kubur masing-masing bagi tahu dia menerima nikmat dan azab. Cuba cerita siapa bangun.
Orang nak tunggu lagu tu payahlah. Tak ada akan siapa pernah bangun kecuali dibangkitkan oleh Allah buat kali kedua, walaupun ada kes-kes tertentu. Itu pun masih dalam riwayat-riwayat yang gharib, seperti Nabi Isa membangkitkan anak Nabi Nuh. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Riwayat gharib, riwayat aneh, membangkitkan dalam keadaan menggerunkan, wajah yang berubah jadi tua, rambut semua berubang kerana takutkan hari kiamat. Seolah-olah mereka bangun tu ingat waktu yang sebenar Allah dah bangkitkan buat kali yang kedua di mahsyar, tapi belum. Kita tak akan pernah dibangkitkan buat kali yang kedua. Dan ini juga satu peringatan, bila terikat dengan fitnah Dajjal di akhir zaman, kemampuan dia menghidupkan balik. Mungkin dia akan menghidupkan ibu dan bapa kita untuk mengklaim dan mendakwa dia adalah Tuhan. Kalau aku hidupkan kembali bapa atau mak kamu, kalau aku hidupkan kembali datuk dan nenek kamu, kamu nak percaya tak aku Tuhan? Ingat satu benda, kebangkitan kali kedua tidak akan berlaku kecuali di mahsyar. Sehebat mana pun ilmu dia, sehebat mana pun teknologi dia, kebangkitan kedua hanya akan berlaku di mahsyar kelak. Ingat itu. Tengok, bila kita menolak azab kubur, otomatik kita menolak adanya buku amalan masing-masing. Otomatik kita menolak adanya timbangan. Otomatik kita menolak adanya titian sirat. Otomatik kita juga menolak akan keberadaan syurga dan neraka lah. Tak ada syurga, tak ada neraka. Habis kalau mati macam mana Ustaz? Kalau mati tak jadi apa-apa. Semua mati jadi tanah. Semua mati jadi tanah, jadi tulang. Sesenang itu hidup, tak ada masalah. Kalau semua orang atas dunia ni tak ada azab kubur, tak ada buku amalan, tak ada perhitungan, tak ada sirat, tak ada timbangan, tak ada syurga neraka, persoalan secara jujur, baik jadi baik ke baik jadi jahat? Baik jadi jahat lah. Kalau setakat semua mati, tanam jadi tanah, jadi tulang, baik jadi jahat. Jadi jahat pun lagu tu, jadi baik pun lagu tu, kafir pun lagu tu, beriman pun lagu tu, putih pun lagu tu, hitam pun lagu tu, gemuk pun lagu tu, kuruh pun lagu tu, tinggi pun lagu tu, rendah pun lagu tu, rambut pun lagu tu, botak tengah pun lagu tu. Tak ada penilaian. Baik saya jadi jahat, rogol orang, rompak orang, buat dosa sini, buat maksiat sini, mati, tanam, tulang, tanah. Hak baik, semayang, tasbih, subhanallah, subhanallah, mati, tulang, tanah. Tak ada beza. Jadi apa penilaian kita manusia kalau hanya berakhir demikian? Jadi orang tak akan pernah terfikir untuk buat benda baik, membebankan dan menyusahkan diri dia. Perlu lagi tak saya mendatangi masjid 5 waktu semata-mata nak jadi tanah dan tulang di alam kubur? Perlu tak? Tuan-tuan perlu. Pagi-pagi syok tidur, bangun, pi berwuduk, pi mandi, pi duduk belakang tu imam tiap-tiap hari. Untuk apa? Untuk jadi tanah dan tulang. Setuju? Anda tak akan buat benda tu kalau sekadar nak jadi tanah dan tulang. Ada yang lebih besar yang anda yakin dan fahami lebih daripada tu. Anda duk bagi duit orang, derma sana, sedekah sini, infak situ, semata-mata nak jadi tulang dan tanah. Perlu tak bagi? Baik aku simpan. Simpan pun tulang dan tanah, bagi kat orang pun tulang dan tanah. Kita tak akan pernah nak buat kebaikan, tak akan pernah nak fikirkan pasal orang lain pun. Baik selfish. Di samping selfie juga. Ya betul kan? Selfie pun tulang tanah, tak selfie pun tulang tanah. Baik selfie. Anda fikir kehidupan kita hanya berakhir demikian dengan menolak azab kubur sampai ke perhitungan syurga dan neraka? No. Sebenarnya kalau perhatikan orang yang beragama dengan tak ada agama, sebenarnya kesesatan, kejahatan, keburukan, siapa yang tampan, siapa yang kekang?
Kita hari ini berjuta-juta umat Islam tak berani nak buat dosa, tak berani nak buat salah, tak berani nak melakukan kesilapan dan kesalahan kerana tampanan percaya pada hari akhirat ni lah. Kita hari ini tak berani minum arak sebab takut azab Allah dalam kubur, azab Allah di mahsyar. Terhalang, tercegah. Kita hari ini tak mau berzina sebab takut azab kubur dan takut azab di mahsyar. Kita hari ini tak syirik, tak tukar agama sebab takut azab dalam kubur, takut di mahsyar, takut Allah laknat. Jadi hari ini berjuta-juta orang Islam tertampan dengan akidah dan kepercayaan ni, tak buat benda-benda karut, tak buat benda-benda salah, tak buat benda-benda yang membebankan orang lain. Tetapi yang membuat karut-marut, membebankan orang lain ialah orang yang menolak nilai-nilai, dogma-dogma dan terma agama ni, yang memisahkan diri dia daripada sebarang peraturan. Peraturan ni siapa letak? Sekarang ni kalau kita nak letak Allah di tepi, Nabi di tepi, kitab di tepi, neraca apa kita nak nilai benda tu baik atau buruk? Secara jujur, Quran tak mau pakai, saya letak tepi. Kitab apapun agama kita letak tepi, Nabi letak tepi, hadis letak tepi, Allah Tuhan letak tepi. Hari ni kita buat satu benda, nak neracakan dan nak nilaikan benda tu baik atau buruk atas timbangan apa? Atas timbangan apa? Kalau semua benda tu tolak tepi, tiba-tiba kita nak kata jangan buat tu, benda tu tak baik. Atas timbangan apa kita nak kata benda tu tak baik? Oh, bagus hang buat benda tu. Alright, okey. Kita nak kata alright, okey atas timbangan apa? Agak-agak nak timbang, tuan-tuan. Semua benda tolak tepi. Ni, nak suruh pakai ni. Bukan kopiah, dalam tu. Otak. Adakah otak manusia mampu untuk menimbang dan meneracakan sesuatu benda tu baik atau salah? Sorry. Benda sekecil ni, mungkin kalau saya angkat botol ini secara mudah, sebelah lelaki akan menganggap botol dan air ni bagus, berfaedah dan bermanfaat. Mungkin bila saya tunjukkan dan tampilkan sebelah perempuan dan wanita, mereka katakan amat buruk botol ni ustaz. Langsung tidak berfaedah botol ni ustaz. Benda ni amat membingungkan ustaz. Baru bak botol dah ada dua guru. Baru bak botol dah ada dua pandangan. Baru bak botol dah ada pertelingkahan, khilaf dan perselisihan. Hak geng ni pun tak ada neraca, tak ada panduan. Mengikut pandangan kami, botol ini mengikut ni, botol ini bagus sebab apa? Bangun pula ni. Sorry belah lelaki. Mengikut kami belah perempuan, botol ini mudarat besar. Botol ini macam-macam. Sebab ikut pandangan manusia dia tak akan sama. Hatta apa pun kalau kita nilai atas otak, dia tak akan ada persamaan, pasti pro dan kontra terus berlaku, apatah lagi kita nak menatijahkan benda yang lebih besar dari sudut peraturan dan undang-undang. Sebab tu Allah dah tetapkan apa yang terbaik dan keperluan bagi manusia dalam Al-Quran, dalam hadis, ni dia. Tapi kalau kita sendiri mandai-mandai, hak ni buat macam ni peraturan dia, hak ni kena terima macam ni undang-undang dia, hak ni kita kena gazet macam ni peraturan dia, hak ni kita kena terima macam ni, kita kena rangkan undang-undang macam ni, kita kena luluskan macam ni, kita kena terima macam ni, kita kena setuju macam ni. Apa yang kita rang undang-undang tu belum tentu lagi semua masyarakat, semua rakyat terima. Tetapi hanya kerana pemilihan majoriti, mungkin dalam dewan, dalam parlimen, benda tu diangkat, benda tu digazet, benda tu dirang undang-undangkan. Tapi bila ditanya, belum tentu dipersetujui oleh semua. Dan sememangnya begitulah, untuk memuaskan hati semua memang tak dapat. Bukan kata undang-undang yang Allah dah tetapkan, bahkan jauh lebih undang-undang yang otak manusia create. Allah tetap ni, yang Allah tahu dah memang ada kebaikan untuk kita, tapi hak itulah setiap kali kita nak mencuba. Pasal apa tak boleh berzina ni? Rugi sedap berzina ni. Contoh, pasal apa yang jadi tak boleh ni? Rugilah kan. Banyak kawasan ni rumah-rumah pelacuran, aku pun rasa nak try juga. Hak tu cantik, hak ni montok, hak ni gebu, hak ni menggiurkan, hak ni meleleh ayak liu. Contoh,
Siapa jadi tak boleh ni? Tu terancam. Kita pun berasa nak lawan. Kalau iman tak kuat, kalau antibody tak kuat, memang gebah. Tu baru kita seorang one way communication. Lepas tu dia duk tengok kita pun start meleleh tu, dia pun main tak. Bang, murah-murah je bang, 30. Mari pula two way communication, duk gosok-gosok, duk rayu-rayu, habis kawan ni. Gedegang. Itulah disebut jangan dekati terus. Jangan dekati terus. Wala taqrabuz zina. Takut dia mari dua two way communication, dia mari dua hala tu, kita tak kuat, tak mampu nak lawan. Sebab dia akan datang terus ekor lagi. Pak Cik Tan memang Pak Cik Tan memang dia tak ada tu. Dia sentiasa buat kita panggil kalau kerja ni, terlebih masa OT dia sentiasa. OT dia nak suruh orang buat dosa, orang buat maksiat ni, dia tak pernah berhenti OT. 24 jam, sebab dia bersumpah janji dia nak menyesatkan seluruh Bani Adam untuk jadi teman di dalam neraka kelak. Dia juga sendiri tak mau berseorangan. Dia nak tarik, inilah time dia, inilah masa dia. Baik. Yang terakhir ialah Zionis. Faham lah tu kan, materialisme. Ke saya nak buat percontohan lain? Selalu saya buat contoh macam inilah. Ni kalau selalu dengar ceramah saya memang selalu akan jumpa, tapi sebab mungkin ada yang tak pernah dengar, baru first time, saya selalu buat perbandingan tentang buah apple. Bayangkan hari ini dekat tangan tuan-tuan dan puan-puan saya sediakan sebiji apple. Tuan-tuan duk pegang apple tu sekarang. Okey. Kita lah ni boleh berinteraksi dengan apple tu sebab Allah kurniakan 5 panca indera pada kita. Mata untuk melihat, kemerahan apple mungkin, kehijauan apple mungkin, ada percampuran merah dan hijau mungkin melalui perantaraan mata. Dan kita boleh dengar. Bukan dengar kerana apple tu bersuara. Bila kita lambung, jatuh atas tangan kita, pap. Kita lambung, pap, kita boleh dengar jatuhnya apple atas tangan kita. Kita boleh hidu, kita gigit sikit hidu, ada masam. Bukan masam dari sudut rasa, masam bau tu. Ada manis pada bau, hidu. Lepas tu pada gigit, kita boleh rasa masam, mungkin tawak, mungkin payau, mungkin tu, mungkin ni. Lepas tu dari sudut kerah lembut, kita genggam. Oh, kerah lagi ni, hak baru petik ni. Kalau hak jenis dah gebu, dah hampir lebam tu, ni hak lama dah. Ringan, berat. Okey, kita boleh berinteraksi dengan apple sebab 5 panca indera ni. Tapi hakikatnya, kalau Allah tarik sekaligus 5 panca indera ni, dalam keadaan anda masih diberi nafas dan nyawa oleh Allah, secara jujur, apa hubungan anda dengan apple sekarang? Allah bagi nyawa, Allah bagi nafas, hak tu tak hilang. Hak hilang 5 panca indera tadi. Tak boleh melihat, tak boleh menghidu, tak boleh mendengar, tak boleh merasa, tak boleh meraba. Dalam keadaan hidup, apa hubungan anda dengan apple sekarang? Apa hubungan anda dengan apple sekarang? Apa hubungan anda dengan apple sekarang? Hidup lagi ke ni? Hidup. Bernafas? Bernafas. Tapi 5 tu tak ada, 0. Bukan kata apple. Kalau 5 tu benar-benar terjadi, nisbah atas diri saya, ada lagi tak mikrofon dengan stand ni? Kalau Allah tarik 5 tadi, ada lagi tak? Tak ada apa pun. Belanggak 2-3 kali. Sebab dia rasa Allah tarik dah. Berasa tak sakit belanggak ni? Nak lebih jauh, lebih sadis, lebih menyedihkan, baru balik Pulau Pinang nak peluk isteri, pak 5 tu tak ada. Ada lagi tak bini depan saya? Bukan kata benda ni, bini pun hilang. Baru start tadi ada ustaz, ni tak ada dah ni. Tak ada, pergi mana bini kita? Bukan bini kita lah, bini tuan-tuan pun. Dah betul ni, kalau 5 tu tarik memang tak ada nilai. Seolah-olah kita hidup dalam dunia kita sendiri. Aku ni duduk mana ni? Kawan-kawan hilang, tak ada apa, semua satu ni. Satu dewan ni hilang kalau Allah tarik 5 tu. Sebenarnya 5 ni duduk mana semua ni? Kalau kira hakikat benda ni, duduk mana ni? Kalau Allah bagi jadi ada balik ni. Bila Allah tarik sesaat, hilang. Lepas tu 2 saat pula Allah bagi, ada balik.
Lepas tu benda ni sebenarnya duk mana? Realiti ke hakikat? Sudahlah, soalan ni payah ni. Realiti hakikat. Kenapa dalam Quran selalu disebut ad-dunya lahwun wa la'ibun? Sia-sia dan main-main. Tuhan yang buat dunia, Tuhan yang create dunia, tapi Tuhan sendiri yang sebut dunia ni sia-sia dan main-main. Realiti ke fantasi? Lagu siapa ni? Crossfire kan? Betul? Siapa peminat rock kat sini? Realiti dan fantasi. Album pertama Crossfire, Fata Morgana 1989, MSO Production tak? Kebetulan teringat. Baik, bila kita tengok antara realiti dan fantasi, hakikat dan kebenaran sebenar hanya Allah yang mengetahui. Tapi Allah bagi kita sedikit ilmu untuk kita berfikir, supaya kita sedar bahawa dunia ni bukan tujuan, dunia ni bukan asal, dunia ni bukan tempat terakhir kita. Tapi Allah mengarahkan melalui rukun Islam yang kelima, percaya kepada hari kiamat itu, untuk memahami dengan jelas, mengarahkan pemikiran kita, mengarahkan akidah dan keimanan kita agar memahami dengan baik bahawa tempat terakhir dan kekal abadi adalah di akhirat, sama ada syurga atau neraka. Dan dua-dua kekal ni tak ada pilihan. Anda duduk di syurga, kekal kenikmatan tu selamanya, dan anda duduk di neraka pun kekal azab dan seksaan tu selamanya. Anda pilihlah apa yang anda nak. Kalau pilih ustaz, memang kita akan pangkah syurga. Pangkah, kalau dari sudut pangkah, semua nak pangkah syurga. Tapi dia pemilihan bukan pangkah macam pilihan raya. Kalau lagu tu senang, betul tak? Kalau siapa pangkah syurga dapat syurga, pangkah neraka dapat neraka. Sesenang tu pemilihan. Kita nak masuk syurga neraka tak apa, tapi dia perlukan pembuktian melalui keimanan, pengamalan anda, ibadat-ibadat anda, akidah-akidah dan kepercayaan anda. Ada soalan. Terlebih masa dah. Okey, boleh faham Zionis, cari sendirilah. Zionis semua orang faham ke tak faham lagi Zionis? Zionis ni senang macam ni lah. Apa yang kita tengok hari ni dari bentuk fahaman-fahaman, hak mudahnya ism. Tahu ism? Ism selain daripada agama, ism ni berteraskan ideologi, berteraskan pemikiran. Contoh kita kata secularism, pragmatis, apa lagi? Liberal, pluralisme, nazisme, fasisme, macam-macam ism tu semua. Kalau kita sebut ism, belakang setiap ism tu ada 2 orang ke ada beribu, tuan-tuan? Saya dah buat kajian. Janganlah kita terpedaya dan tertipu. Sebenarnya penganut dan pengikut fahaman sekularisme cuma ada 3 orang je. Memang tak boleh ditipu. 3 orang saja penganut sekularisme. Betul ke 3 orang, Kak? 3 orang ke 3 juta? 3 orang ke 3 juta? Lebih dari 3 juta. Bukan 3 orang, bukan main-main. Di belakang pluralism, saya buat kajian, adalah seminggu 7 orang je. Betul ke? Belakang pluralism 7 orang. Di belakang liberalism lagi sikit, seorang je liberalism, kawan tu sekok je. Betul ke kawan tu sekok? No, beratus-ratus ribu belakang liberal, beratus ribu belakang sekular, beratus ribu bahkan berjuta belakang ism yang lain. Kadang-kadang ada yang tolak agama berpegang pada ism, tak terkecuali ada yang ada agama dia plus dengan ism ni. Agama apa? Islam. Tapi plural, plural pun saya terima. Agama apa? Islam. Liberal, liberal pun saya okey. Agama apa? Islam. Sekular pun dapat membantu banyak menjayakan agenda-agenda Islam. Agama apa? Islam. Yang ni Nazi, Nazi pun bagus. Hitler memang baguslah dari sudut kenazian dia, saya boleh terima. Ada ke tak ada? Ada yang mencampur adukkan antara agama dan ism tadi.
Keberadaan ni kita perlu sebut, mungkin bilangan dia tak serupa, bilangan tak sama, tapi ada orang yang beraliran, berfikiran demikian, dan banyak lagi kalau nak sebut, tapi masalah. Sebab itulah nak kena dajjal takkan 2 jam tak? Nak kena dajjal takkan 2 jam. Hak lebih-lebih lagi hak jenis tak kenal langsung ni. Maksud saya orang hak tak ada rupa ni, hak tu perlukan perbincangan yang lebih besar, perlukan perbincangan yang lebih meluas. Okey, soalan ni ada berapa ni? Banyaknya, 21 soalan, masa 15 minit. Seminit satu soalan tak lepas. Saya pilih-pilih ya. Antaralah kita sambil. Benarkah Dajjal berasal dari kaum Nabi Lut? Dajjal berasal dari kaum Nabi Lut yang terselamat dari bala Allah dan diselamatkan oleh malaikat ke satu pulau. Jika tidak, dari mana asalnya Dajjal dan dari zaman siapa? Okey, sebenarnya isu Dajjal daripada kaum Lut tu bukan. Dia ada satulah kisah bahawa tempat asal, ada satu keterkaitan kisah tempat asal Dajjal itu bukan kata kaum Lut, tapi perangai kaum dia tu macam kaum Lut. Maksudnya kaum di negeri dia tu duk mengamalkan benda-benda yang kaum Lut buat. Contohnya lelaki sama lelaki kita sebut sebagai gay, kalau perempuan dengan perempuan lesbian, kalau pondan dengan pondan lelaki dengan lelaki gay, perempuan dengan perempuan lesbian, pondan dengan pondan gay juga kah? Oh, saya tak tahulah pondan dengan pondan ni. Tapi biasa pondan berminat tak dengan pondan? Biasa pondan ni minat hak sasa-sasa tak? Hak jenis taf-taf, sado-sado. Oh, bab sado ni pun sedih juga kan? Betul ke sado ni, istilah ni berasal dari Selangor? Saya tanya ni. Ada orang kata sado ni berasal daripada istilah orang negeri Selangor, betul ke? Orang Selangor memaknakan sado sebagai apa? Hak saya tahu besar dan bodoh kan? Sado ni besar dan bodoh. Tak tahulah pemaknaan orang Selangor sama juga ke dia tak duk anggap macam WWE punya orang je. Okey, Surah 6 baru apa? 8, nak cukup 13 perlukan berapa orang lagi? 5 lagi nak mari kot mana? Ada seorang lagi riwayat Hajun binti Amim. Hajun dapat 5 orang. Hajun lagi tak pernah dengar tak? Betul ke tak ada ni Hajun ni? Betul tak wujud Hatun ni? Ada anak dia nama Amin, ada anak dia nama Kisan, ada nama dia nama Saurosh, ada nama Luton, ada nama Nafis. Kisan, Saurosh, Amin, Luton, Nafis. 8 campur 5 berapa? 13. Betul ke tak riwayat ni? Hanya Allah yang maha mengetahui. Periwayatan ada, manuskrip ada. Kesahihan tu kita nak pembuktian dan fakta. Tapi apa pun ambil yang jelas lah. Yang jelas apa? Sarah dan Hajar. Kita nak sebut yang kita jumpa tak jadi masalah, tapi anggaplah dia sebagai manuskrip, sebagai pernyataan, dan kita tak boleh nak memperakui kebenaran dan kesahihan sebelum dia benar-benar terbukti. Nak sebut tak jadi masalah, sebagaimana yang saya sebut sebagai pengetahuan am. Okey, jadi dia tanya apa tadi? Yang kita jadi nak sampai ni keturunan Bani Jawi itulah. Jadi dikatakan Konturah tu keturunan Bani Jawi. Betul ke tak tahu dia nak mari ikut Jawi ni? Betul ke tak dia nak mari ikut Jawi? Wallahu alam lah. Saya bagi nanti dekat orang-orang hebat lagi lah. Sebab saya kurang betulnya pengkajian tentang Nusantara dan Bani Jawi ni. Saya kurang. Saya lebih kepada spesifik apa yang Allah cerita dalam Quran. Saya suka kaji cerita pasal Nabi-Nabi dan Rasul. Hak bangsa ni bukan tak kaji, kita kaji, tapi kurang daripada apa yang Al-Quran cerita. Sebab saya lebih berminat kepada
sejarah dan penceritaan Al-Quran berkaitan salasilah nasab dan cerita-cerita pasal Nabi dan Rasul. Ustaz pernah menyatakan bahawa Dajjal akan menjadi raja Temple of Solomon, tetapi muncul di Iran. Muncul di Iran ni bukan saya cerita. Hadis cerita di akhir zaman Dajjal akan muncul dari arah Isfahan, kan Ustaz? Jadi Isfahan ni nak tetapkan dalam wilayah Iran ke sekarang, Isfahan duduk dalam negara mana, wallahu alam. Tapi ada satu daerah dalam Iran sekarang, ialah Isfahan, antara tempat yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi selain daripada orang Iran sendiri. Ada Isfahan, ada Tehran, ada Hamdan. Ni 3 daerah di Iran yang paling banyak dihuni dan diduduki oleh orang-orang Yahudi. Why mereka boleh hidup aman, mereka boleh hidup selesa dengan orang-orang Iran? Sebab sebenarnya bumi Iran adalah tanah suci kedua orang-orang Yahudi. Bumi Iran tanah suci kedua orang Yahudi. Why? Kerana banyak nabi-nabi kecil mereka makamnya, kuburnya di sana. Nabi Yul di sana, Nabi Hajai di sana, Nabi Habakuk di sana. Pernah dengar tak? Oh, nabi apa ni Ustaz? Dia ada nabi besar, ada nabi kecil, kena belajar dalam Injil. Panjang cerita dia. Ni bila kita sebut Nabi Habakuk, macam biskut je bunyi. Macam direka-reka dicerita kok mana. Tak ada siapa nak mereka cerita. Ya, sebenarnya yang jadi penolakan tu sebab kita tak ada benda tu. Kita timbang satu-satu benda dengan ilmu hak kita ada. Bila orang cerita kita tak ada benda tu, mana ada benda ni? Sebab kita timbang neraca dengan hak kita ada. Jangan kita buat kesilapan seperti itu. Banyak kita hari ni kita buat penolakan terhadap orang kerana timbang atas hak kita ada. Kalau nak timbang atas hak kita ada, banyak hak kita tak ada lah. Batu orang nak cakap cerita baru, setakat ni yang saya tahu tu memang tak ada ustaz mengarut ni. Padahal kita tak jumpa. Betul ke? Dia tak ada. Cuba buat kajian, cuba buat perincian, cuba buat analisis, insya-Allah. Baik. Dia akan menjadi raja Temple of Solomon, tetapi muncul di Iran. Iran lah. Kalau contoh, kalau Isfahan betul-betul Iran, dia akan keluar daripada Iran. Di belakangnya 70,000 Yahudi yang memakai toya lisa, selendang Yahudi tu. Oi, ustaz ni nak marah kat saya dah ke? Boleh berhenti aku? Toya lisa berakhir di sini. Sebab saya jaga masa sungguh ya. Kesian kat ustaz ni. Banyak lagi soalan ni. InsyaAllah macam ni lah. Kalau saya ada masa dan keperluan, hak mana-mana penting daripada soalan ni saya akan jawab dalam kuliah saya di Penang. Boleh? Boleh ya, insya-Allah. Yang penting-penting, sebab kita baru baca 3 soalan, semua ada 21 ni, besar-besar soalan ni. Kalau ada peluang panjang umur, Allah mudahkan rezeki saya buat kajian dan analisis tentang soalan yang dibentangkan ni, insya-Allah saya akan cuba jawab. Tapi bukan sekaligus lah. Mungkin saya akan pilih 1 atau 2 soalan setiap kali kuliah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi penerangan, pencerahan, rahmat dan keberkatan daripada Allah. Sebagaimana yang disebut hari ini, saya bukanlah orang yang paling layak dan terbaik untuk berada di hadapan anda. Kalau saya silap, tolong tunjukkan. Kalau saya salah, tolong tegur. Tak jadi masalah. Kita bersikap terbuka dan berlapang dada. Kita sendiri pun tak mau duduk dalam salah, kita tak mau duduk dalam silap. Sebagai manusia biasa, kita tak maksum. Jadi semua orang boleh ditegur, semua orang boleh memperbaiki kesalahan kita. Itulah yang dialu-alukan. Kritikan membina, bukan tomahan dan cacian. Baik, akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya dalam dialog kita tadi ada kelemahan, ada kecacatan, tidak bermaksud untuk menghina dan menafikan kelebihan ataupun kekurangan sesiapa. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.